Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 26 Januari 2021 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Berita utama, projek pembinaan limbang waterfront fasa 1 yang kini sedang dilaksanakan dijangka siap pada Julai ini. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, pembinaan yang memang ada berlaku kelewatan dan kontraktor telah pun diberi lanjutan masa dan dijangka siap pada 22 Julai. Isu ini akan dapat diselesaikan dalam tempoh 1 bulan ini supaya kita akan dapat memastikan projek ini siap untuk fasa pertama ini sepenuhnya pada bulan Julai tahun ini. Bagi fasa kedua, projek waterfront ini, dia juga menghadapi kelewatan disebabkan oleh beberapa isu teknikal dan kita juga telah pun minta supaya isu-isu akan dapat diselesaikan dalam tempoh 1 bulan ini dan membolehkan kerja-kerja pelaksanaan ini dapat diteruskan. Dan untuk fasa yang kedua ini, ianya dijangka siap pada tahun ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan ke tapak projek tebingan Sungai Limbang pada Isnin. Dalam lawatan itu, Dato' Amar Awang Tengah telah diberikan taklimat mengenai perkembangan terkini projek limbang waterfront fasa 1 dan fasa 2 yang sedang rancak dilaksanakan serta perkembangan 2 projek terjantas berjalan kaki. Kerajaan Sarawak melalui Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rekoda turut melaksanakan projek menaik taraf jalan utama menjadi 2 jalan raya ke Bandar Limbang sepanjang 1.16 km bagi melancarkan aliran trafik yang kian sesak pada waktu puncak. Berita selanjutnya, susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sarawak, semua pembayaran balik pinjaman Amanah Ikhtiar Malaysia AIM secara mingguan ditangguhkan tanpa faedah mulai 20 Januari 2021. Menurut Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK Datuk Seri Fatimah Abdullah, kelonggaran tersebut adalah untuk meringankan beban peminjam yang terjejas sepanjang pandemik COVID-19. Baru-baru ini beliau telah menerima surat daripada sahabat AIM dari kawasan Dalat yang mempunyai ahli seramai 1043 untuk memohon penangguhan bayaran tersebut. Semasa PKP dan PKPB ini, premis tempat mereka berniaga seperti Berzanita Darat, Pekan Sabtu dan pasar Minggu tidak beroperasi. Jadi dan pergerakan mereka juga terhad dan dengan itu sukar untuk mereka untuk berniaga dan dengan itu tiada pendapatan atau kurang pendapatan, maka sukar untuk membayar balik. Jadi ini tentu sekali akan memberi perasaan lega kepada wanita-wanita kita yang telah meminjam daripada pihak AIM. Beliau berkata demikian semasa sidang media bersama AIM di Kuching pada Isnin. Bercakap dalam sidang media yang sama, penolong pengurus wilayah AIM Wilayah Sarawak Selatan, Jemaat Itu Bujang memberitahu bagi peserta yang mampu membuat bayaran dibolehkan membayar melalui kaedah ePay. Dan semua aktiviti pembentangan, pembayaran balik pun ditangguhkan. Melainkan bagi sahabat ataupun peserta yang ada berdaftar untuk bayar balik secara elektronik, ePay. Jadi mereka ini boleh meneruskan bayaran jika mereka mahu. Tambah beliau, permohonan bagi pinjaman ini terbuka kepada semua golongan kategori B40 tanpa penjamin, cagaran dan sebagainya. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah turut memaklumkan kementeriannya akan bekerjasama dengan AIM Sarawak untuk memperkasakan golongan wanita dalam sektor perniagaan. Kita boleh bantu AIM kalau kita bekerjasama, jadi bantuan dapat diberi untuk misalnya membantu
sahabat-sahabat AIM ini untuk mendapat latihan, contohnya dari aspek iaitu literasi keuangan, ya, literasi keuangan, pengurusan keuangan bagi peserta-peserta kita ini. Kemudian di bawah Jabatan Wanita, latihan dapat ditawarkan kepada peniaga-peniaga ini, misalnya dalam meningkatkan lagi kualiti produk mereka ataupun menghasilkan produk-produk baru. Dari segi pembungkusan misalnya. Untuk rekod, sebanyak 99% peminjam di seluruh Sarawak telah berjaya membayar balik pinjaman daripada jumlah keseluruhan RM169 juta pinjaman yang dikeluarkan AIM pada tahun 2020. Berikut pula, Kerajaan Sarawak yang diwakili Kementerian Utiliti telah menandatangani perjanjian konsesi tambahan kedua bersama Laku Management Sdn Berhad menerusi aplikasi Zoom pada Isnin. Perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh Setiausaha Tetap Kementerian Utiliti Sarawak, Dato' Insinyur Elis Jawan Empaling, Pengerusi Laku Management Sdn Berhad, Dato' Nelson Balang Rining dan Ketua Pegawai Eksekutif Laku Management Sdn Berhad, Daniel Punang, yang disaksikan oleh Pemangku Pengarah Bahagian Bekalan Air Kementerian Utiliti Sarawak, Kueh Lili. Menurut Kementerian Utiliti, tempoh perjanjian konsesi tersebut adalah selama 10 tahun seperti yang dipersetujui dalam mesyuarat Kabinet pada Oktober 2020 bagi menggantikan perjanjian konsesi pertama yang termeterai selama 25 tahun dari Julai 1996 hingga 31 Disember 2020. Melalui perjanjian itu, beberapa ketetapan perlu ditangani oleh Laku bagi memastikan wilayah utara dari Bintulu ke Limbang dapat menikmati bekalan air yang mencukupi. Di samping itu, kerjasama dengan agensi pelaksana lain, terutama Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jelbab, akan terus ditingkatkan dalam pelaksanaan program grade bekalan air di seluruh Sarawak, termasuk digitalisasi perkhidmatan di bawah rancangan Malaysia ke-12. Seterusnya, Rumah Kanak-Kanak Dato' Ajibah Abol RKKDAA telah menerima 5 set kerusi dan meja komputer dari Persatuan Ketua Masyarakat Kaum Cina bahagian Sri Aman. Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Datuk Francis Harden Hollis semasa berucap dalam majlis penyerahan tersebut pada Isnin merakamkan penghargaan kepada persatuan itu kerana mengambil sikap peduli dengan kekurangan yang terdapat di institusi itu. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simanggang tersebut turut berkata sumbangan tersebut memberi impak yang bermakna untuk mewujudkan keselesaan kepada penghuni rumah tersebut. Dalam pada itu, Datuk Francis turut menyentuh mengenai keceriaan dalam bilik perpustakaan agar diterapkan dengan nilai kreatif untuk mengindahkan ruang dan mengamalkan kebersihan yang tinggi agar bilik tersebut mempunyai kelas yang tersendiri dan kondusif sebagai tempat menimba ilmu. Selanjutnya, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dengan kerjasama Trinaken Sarawak Sdn Berhad sedang melaksanakan kerja-kerja pembersihan dan pengumpulan sampah di 16 buah kampung yang terjejas akibat bencana banjir baru-baru ini. Operasi bermula sejak 16 Januari itu masih diteruskan hingga sekarang dan turut dibantu penduduk kampung yang terlibat. Setakat ini sebanyak 23,620 kg sampah berjaya dikumpul membabitkan penggunaan 13 unit tong sampah roll-on roll-off roll-roll. Antara kampung-kampung yang terlibat seperti tertera, Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.